Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Pendidikan Islam bersama saya Ustaz Mahyuddin. Para pelajar sekalian, hari ini kita akan membincangkan pelajaran ke-15 bidang fiqh tingkatan 4 KSSM, iaitu unit 1 korban. Apakah maksud korban? Korban bermaksud menyembelih binatang ternakan ataupun al-an'am pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum korban. Hukum korban adalah sunat muakkad dan wajib jika bernazar. Mari kita lihat dalil naqli bagi korban. Fasalli li rabbika wadhar, surah Al-Kawthar ayat 2, yang bermaksud tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Binatang ternakan al-an'am yang disyariatkan korban: unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, ibadah korban disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Apakah syarat sah korban? Yang pertama, berniat korban ketika binatang disembelih. Yang kedua, hendaklah dilaksanakan selepas solat sunat Aidil Adha pada 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada akhir hari tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Binatang yang dikorbankan mestilah cukup umur seperti unta 5 tahun dan ke atas, lembu atau kerbau 2 tahun dan ke atas, kambing 2 tahun dan ke atas, biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Yang keempat, binatang ternakan al-an'am mestilah bebas daripada penyakit dan kecacatan, contohnya cacat yang teruk pada satu matanya, berpenyakit yang teruk, tempang atau kurus yang melampau. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, Al-Bara' bin Azib meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud 4 jenis binatang cacat yang tidak boleh dijadikan korban. Yang pertama, binatang yang jelas buta sebelah, yang jelas berpenyakit yang teruk, yang jelas tempangnya dan yang gila. Apakah perkara sunat korban? Yang pertama, orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur atau memotong kukunya pada permulaan bulan Zulhijjah sehingga selesai berkorban. Yang kedua, melakukan penyembelihan korban dengan sendiri dan tidak mewakilkan kepada orang lain jika mampu. Yang ketiga, melaksanakan segala sunat sembelihan seperti menghadap kiblat dan alat sembelihan yang tajam. Yang keempat, membaca lafaz Bismillah wallahu akbar dan berselawat atas Rasulullah SAW ketika menyembelih. Berdoa semasa hendak menyembelih, Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni, yang bermaksud binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu, terimalah korbanku. Tempoh masa pelaksanaan korban. Pada 1 Zulhijjah, orang yang berkorban makruh bercukur dan memotong rambut. Korban tidak sah dilakukan sebelum 10 Zulhijjah. Pada 10 Zulhijjah, waktu penyembelihan yang afdal bermula selepas naik matahari selepas solat sunat Aidil Adha dan 2 khutbah. 11, 12, 13 Zulhijjah, sunat pelaksanaan korban. 14 Zulhijjah, korban tidak sah dilakukan selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah. Untuk pengetahuan semua, apa-apa sahaja daripada bahagian korban tidak dibenarkan untuk diberikan kepada tukang sembelih sebagai upah. Mari kita lihat pembahagian daging korban. Pembahagian daging korban mengikut nisbah 1/3, 1/3, 1/3.
1/3 yang pertama disedekahkan kepada fakir dan miskin, 1/3 yang kedua dimakan oleh pihak yang berkorban dan anggota keluarganya, dan 1/3 yang ketiga dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya atau jiran-jiran. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, wajib semua daging korban bagi korban nazar disedekahkan kepada fakir dan miskin. Orang yang berkorban haram menjual daging korban termasuk kulit, lemak, susu, kaki, kepala dan bulu binatang korban. Apakah hikmah korban? Yang pertama, mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS supaya semangat tersebut menaikkan semangat jihad. Yang ketiga, mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana solat sunat Aidil-Adha menghimpunkan seluruh umat Islam. Yang keempat, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat supaya rezeki yang diperolehi sentiasa diberkati. Para pelajar sekalian, begitulah tadi huraian tajuk korban. Sekian dahulu dan selamat membuat ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.